بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khaifalukum. Baik, hari ini saya nak berkongsi 14 kelebihan surah Al-Insyirah yang kalau penonton semua tahu nanti, penonton semua tak akan tinggalkan surah ini dan akan baca setiap hari. Mungkin setiap masa kot. Saya sebenarnya setiap kali solat suka baca surah ni sebab kadang-kadang kita dibolehkan nak cepat, kita pilih surah yang pendek kan. Itulah melampau. Tapi alhamdulillah dia punya khasiat fadilat surah ni pun banyak. Okey, saya bacakan ya. Sebelum saya nak sebut kat sini tentang surah Al-Insyirah ni. Surah Al-Insyirah ni adalah surah yang ke-94 dalam Al-Quran dan terdiri daripada 8 ayat dan ia adalah surah Makkiyah. Maknanya antara surah-surah awal yang diturunkan lah kan. Dan menariknya surah ini diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah surah Ad-Duha. Saya bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Kisah surah Al-Insyirah ni, kat sini menurut Ustaz Ibnu Omar mengatakan bahawa surah Al-Insyirah ni menceritakan bahawa Allah SWT memberikan kelapangan, iaitu Islam lah, kepada Nabi Muhammad SAW, juga umumnya kepada kita semua, kepada seluruh manusia di dunia ini. Terdapat juga tafsiran lain yang kata surah ni menyeru kita agar kita melapangkan dada dengan ilmu. Maknanya kita disuruh untuk menuntut ilmu, menambahkan pengetahuan, pemahaman dan kemenangan serta keyakinan yang teguh. Ada juga mufassir mengatakan ini mungkin merujuk kepada kisah bagaimana dada Rasulullah SAW masa kecil itu kan dibelah kan dan dibersihkan sebanyak 2 kali sepanjang hidupnya. Masa kecil dan masa besar pun ada. Masa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu kat silap. Tapi pandangan itu dikatakan tak sesuai untuk dikaitkan dengan ayat ni. Saya pernah dengar sebenarnya, itulah bila baca baru tahu. Beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Insyirah adalah Allah itu maha adil. Tidak sesekali dia memberikan sesuatu ujian di luar kemampuan makhluknya. Di dalam surah Al-Insyirah juga Allah memberitahu kepada kita untuk bersabar dan percaya janji Allah itu pasti. Surah Al-Insyirah juga mengajar kita sebagai hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh dan dalam setiap pekerjaan kita. Sebenarnya banyak lagi hikmah dari surah ini untuk kita beramal setiap hari. Sekejap sebelum tu ya, saya bacakan maksudnya. Okey, maksud bagi surah Al-Insyirah ialah bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai yang lain dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Ini terjemahan bagi surah Al-Insyirah. Okey. Apa dia kelebihan surah Al-Insyirah yang ramai tak tahu, termasuk saya sendiri? Okey, pertama, dipermudahkan segala urusannya. Sekiranya kita membaca surah Al-Insyirah selepas solat fardu, insya-Allah dipermudahkan semua urusan
Selain itu, segala keperluan dan rezeki itu akan Allah permudahkan je. Allah memberi pertolongan kepada kita melalui amalan. Salah satunya adalah dengan cara membaca surah Al-Insyirah. Kedua, diberi kekayaan. Ramai yang ingin kaya dunia dan akhirat. Oleh itu, sering-seringlah membaca surah Al-Insyirah itu selepas waktu solat. Caranya adalah mengamalkan bacaan ini sebanyak 40 kali selepas setiap waktu solat. Saya tengok ada satu ceramah ustaz ni, dia kata baca 7 kali selepas solat fardu. Maknanya lepas solat tu kadang katalah kita busy banyak kerja kan, kita boleh baca sambil-sambil kita buat kerja, kita baca je surah tu. Tapi kat sini kat nota ni 40 kali, dekat ustaz tu ceramah tu 7 kali. Jadi bacalah, mana-mana kan lagi banyak baca lagi sudah tentu lagi bagus kan. InsyaAllah kita akan dipermudahkan oleh Allah SWT untuk berjaya dan kaya di dunia akhirat. Ini adalah salah satu kelebihan surah Al-Insyirah. Ketiga, terhindar dari segala masalah. Kelebihan surah Al-Insyirah ramai tak tahu adalah apabila mereka mengalami situasi yang penuh dengan masalah serta kesukaran dalam setiap urusan, pasti dapat dihindari dengan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dada juga akan menjadi lapang bagi sesiapa yang membaca surah Al-Insyirah. Ialah maksud surah ni pun, bukankah kami telah melapangkan? Maknanya kami tu menuju kepada Allah Taala. Allah yang akan melapangkan dada kita. Keempat, menjadi lebih positif. Fikiran akan menjadi lebih positif bagi sesiapa yang membaca surah Al-Insyirah. Kelebihan surah Al-Insyirah adalah dapat menutup ruang-ruang negatif di dalam minda dan diri kita dalam kehidupan seharian. Kelima, rajin dalam mengerjakan ibadah. Ini paling penting untuk saya dan untuk semua. Okey, bagi anda yang kurang sifat kerajinan itu, bolehlah cuba amalkan baca surah Al-Insyirah. InsyaAllah hati akan terasa lebih suka untuk mengerjakan amal ibadah serta dihilangkan rasa sifat jemu beribadah. Sebab itu penting untuk kita ajarkan surah ini kepada anak-anak sejak kecil lagi. Mereka akan lebih rajin dan mudah beristiqomah. Keenam, menghilangkan rasa duka cita. Bacaan surah ini selepas solat fardu, Allah SWT akan menghilangkan segala duka cita dalam hatinya. Allah SWT juga akan kurniakan kegembiraan buat mereka. Anda juga boleh menulis surah ini kepada bekas dan menghilangkannya dengan air mawar. Kemudian air tersebut diminum, insya Allah akan hilang rasa duka cita dan terpelihara daripada terkejut. Saya dah dengar macam air zam-zam kan, antara air zam-zam adalah air yang terbaik, dan kedua adalah air yang dibacakan ayat-ayat di dalamnya. Dia punya molekul air itu terus berubah jika kita bacakan ayat dalam air yang untuk diminum tersebut. Ketujuh, menghindari sifat malas. Kelebihan surah Al-Insyirah ini juga dapat memudahkan seseorang melakukan kerja seperti yang diimpikannya. Mereka dapat menghindari sifat malas, malah akan lebih mudah untuk mendapat rezeki. Fikiran dan minda juga akan lebih lapang dan luas. Betul, kadang-kadang kita jadi ibu ni pun kadang-kadang ada time tu kita rasa macam malasnya nak masak, malasnya nak ngemas kan. Jadi eloklah kita baca kan surah Al-Insyirah ni. Ke-8, terhindar dari kesempitan hidup. Kesempitan hidup dari segi rezeki yang berkurangan, kesihatan yang lemah serta kesukaran yang sering terjadi dalam hidup memerlukan anda segera bertindak. Bacalah surah Al-Insyirah selalu agar terhindar dari kesempitan hidup. Ke-9, dapat melihat perkara-perkara yang ajaib. Jika anda membaca ataupun mengamalkan surah Al-Insyirah ini ketika waktu duha sebanyak 200 kali tiap-tiap hari, insya-Allah Allah SWT akan memperlihatkan perkara-perkara yang ajaib kepada pengamalnya. Itulah kelebihan membaca surah Al-Insyirah yang ramai tak tahu. Okey, mampu ke baca 200 kali? Ya, cubalah istiqamah jika ingin melihat perkara yang ajaib lah. Ke-10, dapat mengatasi sakit pinggang. Bagi anda yang sering melakukan kerja-kerja rumah seharian, untuk ibu-ibu, untuk ayah-ayah kan yang kerja-kerja berat, untuk anak-anak, untuk semualah, bacalah surah Al-Insyirah ayat ketiga tersebut. Ayat ketiga yang mana? 1, 2, 3 ni. Allazi anqada zahrah. Allazi anqada zahrah. Kemudiannya ditiupkan di tapak tangan dan ditepukkan pada bahagian pinggang dan punggung. Oh, baca dekat tapak tangan, lepas tu tepukkan kat pinggang dan juga kat punggung. Baca
allazi anqada zahrak, tepuk dekat pinggang dengan punggung. Baca, lepas baca tu baca kat tangan, tepukkan. Okey, insya-Allah Allah akan lindungi atau sembuhkan rasa sakit tersebut dengan izinnya, apa-apa pun dengan izin Allah. Ke-11, menyerikan wajah. Okey, kita boleh jimat sikit ni daripada pakai apa tu, kecantikan ataupun menambahkan lagi. Lepas pakai facial, kita serikan dengan bacaan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ni bukan sahaja memberi kebaikan dalaman, tetapi juga dapat menyerikan wajah. Itulah, baca pun rasa macam seronok. Bagi para isteri yang nak kelihatan cantik di mata suami itu, amalkanlah membaca surah Al-Insyirah. Okey, ni tips kepada ibu-ibu kepada ayah juga kita pula tengok ayah semua berseri kan. Okey, bacakan surah Al-Insyirah ayat keempat ini sebanyak 7 kali, kemudian ditiupkan ke tapak tangan, lepas tu sapukan kat muka. Kita baca 7 kali lepas tu tiup kat tapak tangan, lepas tu kita sapukan kat muka. Okey, mohon kepada Allah SWT supaya suami pandang kita nampak cantik. Siapa tak nak cantik kan? Betul tak? Ke-12, terhindar dari penyakit. Untuk mengelakkan daripada terkena wabak dan penyakit berjangkit, amalkan membaca surah Al-Insyirah ini setiap waktu. Pelbagai penyakit yang ditakuti dalam dunia ini atasinya dengan kelebihan surah Al-Insyirah, insya-Allah. Okey, ayat-ayat kalam Allah ni memang banyak kan, dia punya kehebatannya kan. Antara mungkin untuk COVID ni kan, di samping tu kita amalkanlah surah Al-Insyirah ni. Ke-13, mengubati sengatan serangga. Bagi mengubati pesakit terkena sengatan serangga, bacakan surah Al-Insyirah, kemudiannya tiupkan kepada pesakit. Insya-Allah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan surah Al-Insyirah ini sering digunakan oleh pakar perubatan Islam juga. Pitching pula. Okey, yang ke-14, hajat mudah dikabulkan. Apabila anda mempunyai sesuatu hajat yang penting, anda bolehlah kerjakan solat sunat hajat atau tahajud di tengah malam. Jangan lupa untuk baca surah Al-Insyirah sebanyak 103 kali atau lebih banyak mengikut kemampuan. Insya-Allah segala hajat anda akan tercapai dan dimakbulkan oleh Allah SWT. Banyak lagi kelebihan surah Al-Insyirah yang kita harus tahu. Jika diamalkan selalu bacaannya, insya-Allah bukan sahaja mendapat kebahagiaan di dunia, malah mendapat kebahagiaan juga di akhirat kelak. Okey, ini adalah antara kelebihan surah Al-Insyirah. Sebenarnya hampir ke semua ayat-ayat Al-Quran ni memang ada banyak fadilat, banyak khasiatnya, terpulang pada kita untuk mengamalkannya. So itulah tapi untuk kita istiqomah dalam ibadah, inilah surah Al-Insyirah ni kita bacakan. Macam Ustaz Fawaz bagi ijazah, saya ada tonton satu video je, suruh bacakan, letakkan tangan kat dada, kat jantung ni kan, lepas setiap solat fardu bacakan dan letak dekat dada ni, bacakan sampai tu niatlah. Semoga Allah makbulkan apa yang kita nak jadi seorang yang terbaikkan di dunia dan akhirat, nak khusnul khatimah. Kita bacakan surah Al-Insyirah tu. Okey, mudah-mudahan saya harap info yang saya sampaikan ni membuatkan penonton semua teruja untuk mengamalkan surah Al-Insyirah dan semua kalam-kalam Allah. Semoga bermanfaat. Okey, kalau video saya ni baik dan bermanfaat untuk penonton semua, untuk lebih dekat kepada Allah Taala, silalah like, komen, share kepada semua yang suka untuk memantapkan agama Islam dalam diri. Dan kalau ada kekurangan, silalah komen, tegur saya. So untuk itu, sekian dahulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa.